pakai tudung. Kan? Jadi sebab kau Islam, kau kena pakai tudung. Jadi mungkin persepsi negatif tu akan wujud pada makcik tu. Jadi dalam hati dia yang tak sedap tu dia fikir, kalau aku kena tanya, sepatutnya aku jawab apa ya? Apa patutnya jawapan aku? Jadi dia berfikir, flight pun sampai, landed dekat Dublin. Dah turun, keluar dari airport, dia pun naik taksi nak balik ke rumahnya, rumah sewa dia. Jadi dalam taksi, naik taksi, sembang dengan Pak Cik, uncle driver taksi tu, orang Island, Irish, orang putih. Jadi Pak Cik ni pula bercakap dengan dia. Pak Cik ni kata apa? Pak Cik ni kata, aku ni ada anak perempuan sebaya dengan kau. Aku ada anak perempuan sebaya dengan kau. Tapi aku tengok kau dengan dia, aku kesian kat kau. Sebab aku tengok kau ni, kau tak boleh cantik-cantik. Kan? Kau kena pakai macam tu aja. Jadi kesian kat kau, tak macam anak aku. Okay. Jadi pakcik ni cakap macam tu, mungkin dia nak trigger je. Tapi sahabat kita tadi ni, dia rasa macam, ini macam Allah Ta'ala bagi aku peluang yang kedua untuk aku betulkan jawapan aku tadi. Jawapan aku atas flight tadi tak bad. Dan aku dah fikir dah aku nak jawab macam mana. Sekali tiba-tiba Allah hantar seorang lagi tanya soalan yang lebih kurang sama juga. Jadi aku kena jawab, aku kena ambil kesempatan ni. Jadi dia pun sebut apa? Dia kata, pakcik, saya bukan tak boleh cantik-cantik. Saya boleh pakai secantik-cantiknya. Saya boleh berhias dengan segala macam perhiasan. Tapi hanya di hadapan suami saya. Dia cakap macam tu. Dia jawab macam tu je dengan pakcik tu. Pakcik tu pun macam terdiam. Oh, gitu kan? Lepas tu pakcik tu diam. Lama sikit, pakcik tu pun cakap lagi. Kalau aku tahulah Islam ni macam ni, 20 tahun lepas aku dah kahwin dengan orang Islam dah. Jadi pakcik tu dah berubah terus cara fikir dia. Daripada melihat Islam ni yang mengongkong dan sebagainya, terus dia nampak, best lah kau macam tu. Dia terus terbayangkan isteri dia. Dia terbayangkan anak dia yang boleh ditonton oleh semua orang. Semua orang boleh pandang, boleh bergurau senda semua dengan isteri dia, dengan anak dia. Tapi orang Islam ni, lain dia nampak macam tu pula. Ini contoh, saya tak kata mesti itu je jawapannya. Tapi saya kata ini salah satu daripada contoh senario yang berlaku. Bagaimana seorang muslimah yang dia memikirkan apa cara terbaik dan apa jawapan yang terbaik yang boleh diberikan apabila diajukan soalan-soalan sebegini. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini adalah kita sebagai orang Islam kita sepatutnya selalu fikirkan, boleh kita bincang-bincangkan dengan kawan-kawan, boleh kita search Google dekat internet sebagainya, apa jawapan terbaik untuk perkara-perkara ni. Apa-apalah yang dia kata menindaslah, mengongkonglah, apa-apalah perkataan-perkataan yang digunakan tu, kita ni sebagai orang Islam, kita perlu cakna, kita perlu fikir macam mana jawapan yang paling bagus sekali. Kalau aku ditanya begini, tu satu, kita kena ada ilmu tu lah. Ilmu tu sama ada dengan kita berfikir, maknanya ada idea, bincang dengan kawan, tanya guru dan sebagainya kan. Discussion yang ada lah, usrah sebagainya. So itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalau kita perhatikan sikap sahabat kita tadi tu, yang di island tu, adalah dia mengambil peluang. Ambil peluang. So, dia tak biarkan peluang tu berlalu begitu saja. Bila pakcik tu trigger dia kan, dia jawab. Pakcik tu kata, aku kesian tengok kau. Kan? Aku ada anak perempuan tak macam kau, anak perempuan aku boleh cantik tak macam kau. Macam tu kan? Dia tak apologetic. Dia tak macam, nak macam mana pakcik, dah saya Islam. Kalau dia jawab macam tu, lagi lah naya, betul tak? Ataupun dia just, okay. Malah aku nak layan pakcik ni. Contohlah. Ataupun, thank you. Gitu je. Tak. Dia ambil peluang. Dia nampak, ini macam peluang lah Allah Ta'ala bagi pada aku. Allah Ta'ala memang nak aku, ataupun Allah Ta'ala bagi chance pada aku untuk
aku menerangkan. Dalam hidup kita pada hari ini kan, kita ni kadang-kadang ada peluang. Ada je peluang. Sama ada kawan kita yang tanya soalan, ataupun kita terdengar orang bercakap, kan? Kawan kita tu pun dengar sekali. Ataupun ada isu-isu yang berlaku. Contohlah, kalau ingat dalam beberapa tahun yang lalu ada isu gereja dibakar. Gereja dibakar. Cuba kita gunakan peluang tu. Kan? Saya ada seorang jiran yang bukan Islam. Kan? Saya gunakan peluang tu untuk bertanya pada dia. Kan? Macam, kau tahu tak ada gereja kena bakar? Kan? Bukan nak takutkan dia. Kan? Kejap lagi rumah kau pula kena bakar. Kan? Bukan. Tapi bila kita tanya dia tu, kita terus terangkan pada dia. Kau tahu tak? Islam kan, dalam agama kita kan, kita Nabi kita dan Nabi Muhammad, dia tak bagi tau bakar gereja. Dia tak bagi bakar gereja, dia tak bagi bunuh padri, budak-budak. Pokok pun dia tak bagi potong, kau tahu tak? Bukan kata pokok, kucing lalu pun dia tak boleh bagi bunuh tau. Contoh. Jadi bila kita terangkan macam tu pada dia kan, dia pun, itu lah. Kan? Sebab dia nampak Islam tu pada ISIS, pada apa, selamba je nak bom sana, bom sini. Jadi, bila kita explain pada dia tu, maknanya kita ambil kesempatan di sebalik isu yang berlaku untuk menerangkan keindahan Islam. Terangkan keindahan Islam. So, itu kerja kita lah. Kerja kita lah untuk ambil kesempatan tu. Orang yang bijak, dia tahu bagaimana dia nak ambil kesempatan tu. Okay? Cari peluang untuk mengajak orang kepada Allah. Kita nak ajak orang pada Allah tahu, bukan nak ajak orang pada diri kita. Kalau nak ajak orang pada diri kita, mungkin kita akan rasa lemah. Yalah, siapalah aku? Kan? Aku ni tak apa-apa, aku ni gini, aku ni gitu, macam-macam kan. Ayat-ayat biasa tu, ayat-ayat tu kan. Siapalah aku? I am nobody. Okay. Ayat-ayat tu sebab kalau kita nak mengajak orang kepada diri kita, memang kita akan rasa macam tu. Saya sendiri seorang yang sangat pemalu sebenarnya tu. Seorang yang tak nak berjumpa dengan orang kalau boleh. Saya tak nak kalau boleh nak ceramah-ceramah macam ni depan ramai-ramai orang. Tapi saya ceramah juga depan jutaan orang. Kenapa? Sebab aku bukan nak mengajak orang kepada diri aku. Aku nak mengajak orang kepada Allah. Nak mengajak kepada diri aku akan rasa malu. Aku tak ada apa-apa pun. Tapi nak mengajak orang kepada Allah. Allah yang maha besar. So sekarang ni orang yang bukan Islam ke, yang Islam yang tapi tak mengamalkan Islam ke, kawan-kawan kita dan sebagainya, kita kena ingat benda tu je. Aku nak ajak dia kepada Allah. Maka kita gunakanlah. Tapi tadi kita ada sebutkan tentang wasyawirhum fil amri tu kan, berbincang. So perbincangan ni memang salah satu daripada key lah kita kata. Cara yang sangat-sangat penting untuk kita berdakwah, untuk kita mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahualam Ustaz. Penerangan yang kita katakan jelaslah macam mana, dan analogi yang agak unik lah. Jadi kita rasa analogi tu kita kata dah cukup dah. Macam mana kita nak bagi tahu dekat rakan-rakan kita ataupun kepada orang lain yang belum lagi Muslim tu. Kalau kita tanya mengapa ni, jadi kita boleh guna dah analogi Ustaz tadi yang betul-betul kita kata straight to the point. Jadi sangat-sangat terbaik. Jadi saya rasa itu salah satu cara dan metodologi yang insya-Allah kalau kita cuba amalkan, kita lakukan dengan berhikmah, tak mustahil kita akan kita doakan hidayah kepada dia. Kita kan jangan doakan kemaafan, bukan doakan keampunan, tapi kita doakan hidayah, semoga dia pun terus Islam juga. Baiklah pada Ustaz, untuk soalan yang seterusnya, soalan keempat tadi, bila kita tengok kecelaruan sebenarnya dalam memahami budaya dan agama ni sering berlaku dalam kalangan umat Islam. Segelintir mereka beranggapan bahawa semua perayaan ataupun kebudayaan yang tidak ada dalam Islam, ataupun perayaan ataupun kita katakan kebudayaan yang tidak disambut oleh orang Islam ini adalah bercanggah. Maksudnya perayaan yang kita tak sambut ni dia bercanggah 100%. Jadi itu kita jadikan boleh cakap kecelaruan, dan perlunya ada pendekatan lagi-lagi kes-kes yang viral sebelum ni.
tak boleh lah kita nak bagi tahu lah nama kan, tapi saya yakin semua tahu kes-kes yang viral sebelum ni macam mana meraihkan perayaan orang lain. Jadi itu sangat sinonim kepada kita. Jadi sedangkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah sendiri telah mengiktiraf perbezaan kaum dan etnik ni supaya manusia boleh saling mengenali dan mempelajari ilmu positif dalam budaya masing-masing. Jadi berkenaan dengan cerita ni, apakah respon Ustaz tentang kita ni, apakah kita katakan bolehkah kita nak menyambut perayaan orang lain ataupun tak boleh serta-merta, ataupun boleh kita ada guideline. Jadi silakan Ustaz. Okeylah, bismillah, alhamdulillah. Konsepnya beginilah. Soalan konsep mudahnya adalah kita perlu hormat menghormati, perlu ada toleransi, kan? Dalam masa yang sama kita punya hormat menghormati bukan bererti kita perlu meraihkan perayaan agama lain. Kan? Itu konsep ataupun poin yang utamanya lah. Bermakna hormat menghormati itu kan ada. Hormat menghormati kita kita biarkan mereka merayakan perayaan mereka dengan aman, tentram. Mungkin ada kalau pemerintahnya memberikan cuti kan, dan sebagainya. Kemudiannya kita nak bagi hadiah kepada dia pada hari yang menggembirakan dia pun tak ada masalah kan. Tetapi bukan kita yang merayakan kan. Kalau macam sambutan Christmas baru ni, banyak kita pun pakai pakaian macam Santa Claus ke apa benda kan. Dia tak perlu pun benda tu sebenarnya untuk kita menghormati agama lain, untuk kita bertoleransi, untuk kita bersatu padu dalam satu negara. Kalau kita bersatu padu dalam satu negara, bukan maknanya kita kena buat semua benda yang mereka buat dan mereka kena buat semua benda yang kita buat. Bukan kata satu negara, satu keluarga pun, adik-beradik, ada lelaki, ada perempuan, mana boleh buat benda yang sama semuanya. Mana boleh guna baju yang sama je semua. Yang abang dengan adik perempuan pakai baju pun sama. Dia kata inilah namanya persepahaman dalam keluarga kita, Ustaz. Jadi hari ni abangnya pakai baju Melayu, adik perempuannya pun pakai baju Melayu dengan samping. Jadi esoknya adik perempuannya pakai jubah, maka abangnya pun pakai jubah perempuan juga dengan tudung. Contohnya kan. Itu bukan toleransi, itu bangang nama dia. Itu bukan toleransi namanya. Toleransi jadi kita meraihkan kepelbagaian. Kita faham kata ada je kepelbagaian dalam negara kita, dalam masyarakat kita dan sebagainya. Maka kita meraihkan kepelbagaian, bukan meraihkan perayaan itu. Kita raihkan kepelbagaian yang wujud. Maka kita faham bila mereka perlu merayakan perayaan mereka. Kita hormat. Kita pun tak ajak mereka meeting pada malam tahun baru, malam Christmas mereka contohnya. Kan? Kita hormat mereka. Kita tak paksa mereka bekerja pada hari tersebut contohnya. Kalau kita bekerja sama-sama tempat contohnya, kita boleh kata tak apalah kau ambil leave. Waktu hujung tahun ni kau ambil leave. Kan? Nanti waktu lain nanti aku pula ambil leave, kau cover pula aku. Waktu ni aku cover kau. Itu kan toleransi yang sangat cantik sebenarnya. Jadi kita tolong-menolong. Okey, tak ada masalah. Cumanya perlu dipastikan juga adakah perayaan itu perayaan agama ataupun perayaan budaya bangsa semata-mata. Kalau perayaan budaya bangsa semata-mata seperti apa? Seperti perayaan Tahun Baru Cina. Dia adalah perayaan bangsa. Bangsa Cina. Dia tak mengira agama. Dia adalah bangsa. So kalau perayaan budaya bangsa semata-mata, maka bolehlah dirayakan juga. Tetapi adalah syarat-syaratnya. Antara syaratnya adalah tidak pula dimasuki unsur-unsur yang bercanggah dengan agama. Sebab kaedahnya dalam Islam, adat-adat setempat memang dijaga, memang diraihkan, al-adat muhakkamah. Memang adat-adat setempat itu diraihkan selagi mana tidak bertembung dengan syariat. Kalau dia bertembung dengan syariat, maka kena tolak. Contoh, sambut Tahun Baru Cina. Tapi ada yamsang tu kan, minum dengan makan besar tu. Lepas tu dia ada minum arak. Contohnya. Janganlah pula pergi minum. Kan? Sebab benda tu haram. Jadi kita dah tahu kata ada majlis minum-minum, maka majlis minum-minum tu kita avoid. Majlis minum arak kita jangan duduk.
Sebab kita tahu ada majlis yang bercanggah dengan syariat. Jadi apa yang kita boleh masuk? Kita masuk waktu makan. Kan? Jadi bila dia nak minum-minum, kita minta izin dengan baik. Kita minta izin untuk keluar awal. Kan? Sebab dah terlampau ngantuk. Contohnya aku nak kena drive jauh. Contohlah. Jadi kita avoid daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Ataupun contohnya pada tahun baru itu ada sambutan kena sembah datuk nenek moyang dulu, contohnya kan. Dia kena sembah datuk dia, moyang dia, apa semua sembah-sembah dulu. Kita tahu benda tu bercanggah dengan syariat, maka jangan buat. Jadi kena tahulah mana sambutan yang semata-mata budaya, mana sambutan yang ada kaitan dengan agama. Kalau saya sambutan yang semata-mata budaya, macam makan-makan. Contohnya kan, waktu petang tu ada makan-makan. Malam, makan malam, makan besar dia panggil. So kalau makan besar tu, kalau semata-mata makan-makan, menyambut ataupun mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga. Walaupun keluarga dicampur, yang Muslim dengan yang bukan Islam. Campur sekali, tak ada masalah. Hubungan silaturahim tu sangat-sangat penting untuk kita satukan, untuk kita eratkan. Kan? Jadi eratkan silaturahim dengan datang kepada majlis-majlis macam tu. Cuma kalau ada benda haram, kena pastikan jangan buat benda tu. Itu haram, itu syirik, dan sebagainya. Jadi perkara ni memerlukan ilmu. Dan orang yang menyambut sesuatu, dia perlukan ilmu. Bukan semua benda yang Islam tak ada perayaan tu maknanya perayaan tu terus jadi haram. Tidak. Bukan bermakna kalau perayaan itu tak ada dalam agama kita bermakna perayaan tu haram. No. Kalau macam tu kita tak boleh sambut pun hari kebangsaan. Hari kebangsaan tak ada dalam apa namanya ni, sambut pada zaman Nabi SAW. Hari Malaysia 16 September. Kita tak boleh nak raih juga kalau macam tu. 16 September pun haram. Ni tak ada ni, Nabi tak pernah sambut ni, haram. Jangan jadi wahabi pula. Senang-senang nak haramkan semua. Kita tak diajar begitu. Untuk senang-senang nak mengharamkan tu, nak mengharamkan ni dan sebagainya. Semua benda kan. Itu masalah. Hari ibu ke, hari ayah ke, hari guru ke, hari jururawat ke, hari ustaz ke. Sekatilah, benda-benda tu sambutan-sambutan yang memang tak ada. Bukannya daripada agama asalnya. Dan memang bukan sambutan agama pun. Tetapi budaya masyarakat untuk menghormati guru contohnya kan. Hari guru disambut pada 16 Mei contohnya. Maka kita pun sama-sama lah sambut guru-guru kita. Raikan guru-guru kita semua kan. 16 September, 16 Mei contohnya. Jadi kita pun raikan mereka. Jadi itu budaya. Itu tak ada masalah. Jangan pula ada yang tanya, mana hadis yang mengatakan boleh sambut ni? Sebab asal kepada perkara-perkara yang berbentuk muamalat ini, dia adalah harus. Dia bukan ibadat yang khusus. Dia bukan nak reka satu ibadat macam sembahyang kan, reka satu ibadat yang baru menggantikan sembahyang. Itu memang tak boleh kalau tak ada dalil. Tapi benda ni lebih kepada apa yang dipanggil sebagai muamalat. Muamalat. Jadi bila muamalat maksudnya hubungan antara manusia. So hubungan antara manusia asalnya harus. Kecuali ada pula dalil, ada pula tanda bahawasanya benda tu adalah haram. Jadi itu secara ringkaslah. Kalau kita nak tahu pula secara detail, kita kena tengoklah pula perayaan ini apa, perayaan ini apa, perayaan ini apa, perayaan ini apa. Ada perayaan macam ni, ada perayaan macam ni, ada perayaan macam ni kan. So kita kena belajarlah pula. Kita kena tahulah pula, ni perayaan ni macam mana ni? Ini perayaan ni memang agama dia betul. Ini perayaan ni memang perayaan yang syirik betul-betul. Kan dia menyembah roh-roh yang terdahulu, menyembah semangat-semangat apa benda lah apa kan contohnya. So kalau kita dah tahu bahawa perayaan itu memang perayaan-perayaan yang ada unsur syirik semata-mata, maka yang tu memang kita kena elakkan. So kita perlu sedar. Okey. Tadi saya cuba gabungkan sekali dengan jawapan kepada soalan yang sebelum ni tadi. Apa kata kita nak buat apa-apa pun selalu kita tanya satu perkara. Istilahnya why. Apa dipanggil sebagai a big why. Y ni bukan huruf Y sebelum huruf Z. Jadi ada juga orang kata, dia kata saya tampal big Y dekat dinding rumah saya. Dia letak Y. Huruf Y je. Jadi maksud kat sini adalah tanda soal. Mengapa? So kita buat apa pun, biar kita tahu kenapa kita buat. Supaya kita tak terikut-ikut dengan orang. Banyak orang sekarang dia mudah terikut. Lagi-lagi kalian yang merupakan anak-anak muda,
kita senang nak terpengaruh dengan orang lain. Kadang-kadang kita tengok orang buat tu, cool lah. Kan? Best lah. Ataupun dah ramai-ramai orang buat, aku pun nak buat juga. Kan? Orang buat TikTok macam ni, aku pun buat TikTok macam ni. Kan? Orang ikut lagu ni, aku pun nak ikut lagu ni. Orang suka BTS, aku pun suka BTS. Orang suka ni, dia suka terpengaruh dengan benda lain. Ataupun tak terpengaruh pun, tapi memang dia nak buat sesuatu yang tanpa berfikir betul-betul. Maka ini dipanggil sebagai big why. Why? Tanya balik diri kita. Sebenarnya sebab apa? Apa tujuannya? Kenapa aku kena buat macam orang lain? Kenapa aku kena tiru macam netizen lain? Kenapa aku kena minat macam mana yang diorang minat? Kenapa aku kena berpakaian macam mana diorang berpakaian? Cuba kita tanya selalu. Kenapa? Kalau kenapa itu ada jawapannya dalam Islam. Contohnya guru-guru kita kata benda ni baik. Benda ni sunnah. Benda ni memang Nabi suka. Contohnya. Itu dah dapat jawapan yang jelas. Tapi kalau benda tu bukan ada yang daripada Quran, daripada hadis dan sebagainya, bukan ulama-ulama kita ajar. Dan kita tanyalah, benda ni manfaat tak untuk aku? Ada tak manfaat untuk aku? Kalau aku buat benda ni, ada tak manfaat? Manfaatnya apa? Gini. Okey. Dan settle lah. Cantik lagunya tu. Kalau ada jawapan. So make sure apa juga kita buat tu kita ada jawab. So kalau kita nak raikan apa-apa pun, kita tanya, kenapa aku raikan benda ni? Why should I celebrate this? Kita tanya balik pada kita. Kata why tadi kan? Why. So why itu perlukan jawapan yang jelas. Baru kita buat. Jangan bila kita tanya, kau buat kenapa? Entahlah, aku pun tak tahu. Dah orang buat, aku pun buat lah. Ataupun just for fun. Macam tu je kan? Banyak lagi kot benda boleh fun. Kenapa kau pakai topi apa tu? Topi Santa tu. Sambil kau bagi hadiah kat kucing kau sebab kau tak ada anak, kau belum kahwin lagi. Jadi apa sebabnya? Tanya benda tu. Jangan kita jadi orang yang tak cerdik. Walaupun cuba dilihat cerdik, bercakap pandai dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita buat benda tak cerdik sebenarnya. Kenapa kau kena pakai macam tu? Kau tanya balik. Kau duduk dekat US ke? Kau duduk kat UK ke? Kau memang orang Kristian ke? Ataupun mak bapak kau Kristian ke? Kau nak jaga hati mak bapak kau ke? Kau nak jaga hati abang kau ke? Kau nak jaga hati jiran-jiran kau ke? Dan sebagainya. Tak ada. Tak ada. Mak bapak kau Islam, kau orang Islam dan sebagainya. Contohlah kan. Kita kata dia berbeza. Satu orang dengan satu orang yang lain. Jadi kita selalu tanya pada diri kita, kenapa? Why should I do this? Okay, wallahualam. Baiklah, terima kasih Ustaz. Yang dinyatakan macam mana tadi, kalau apa-apa yang berlaku tu, benda pertama yang kita kena buat adalah tanya dulu. Tapi berbeza Ustaz, trend sekarang ni belum tanya dulu. Dia tengok dulu, dia share dulu. Baru dia tanya. Itulah masalah orang kita ni. Jadi mungkin tabiat tu kita boleh ubah lagi. Kalau benda tu kita tabayun dulu. Kita tengok dulu benda ni betul ke tak, dan kita ketahuilah dulu daripada tuan punya badan. Macam isu-isu sebelum ni ada yang cakap ada seorang bernama X ni dah kahwin senyap apa semua. Apa yang kita buat, kita tanya dulu. Kita tunggu daripada tuan punya badan. Baik, tu perkongsian yang sangat menarik daripada Ustaz, macam mana dinyatakan bahawa sebenarnya kita ni nak sambut tak ada masalah kalau bangsa. Dia bukannya cakap nak agama tak, dan bukannya bangsa pun kita masih lagi ada batasannya, yang mana tidak melanggar syarak, tidak melanggar akidah kita. Kalau kita menyambut perayaan yang melibatkan bangsa ni, macam mana dikatakan, macam contohnya kalau di Sarawak kami ada Hari Gawai, yang mana ni perayaan bangsa Iban yang kita boleh share sikit, bangsa Iban yang merayakan sempena padi mereka menuai hari raya orang lain ni setiap tahun. Tahun depan ada lagi isu ni, tahun satu lagi ada lagi. Sebab ni sebagai orang Islam ni kita kurang mencari akan ilmu. Jadi insya-Allah itu tadi dah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita akan mengapakah kita perlu merayakan. Kita tanya dulu.
kenapa perlu berkelakuan sedemikian. Jadi wallahualam untuk soalan yang terakhir, tak sangka dah berjam-jam celik, dah pukul 10 2 minit dah. Jadi untuk soalan terakhir Ustaz, umat akhir zaman ni, kita lah ni, pada hari ini dia beranggapan bahawa tugasan berdakwah ni sebenarnya hanya terletak pada golongan agamawan sahaja. Maksudnya letak agamawan, letak para dai, para ilmuwan-ilmuwan yang ilmuwan agama, orang-orang agama sahaja, ustaz-ustaz saja, imam-imam sahaja yang berdakwah ni. Jadi ini sebenarnya mindset ni adalah satu mindset yang kita katakan bahayalah. Lagi-lagi kami ni, kita lah orang muda ni kan Ustaz. Jadi kalau orang-orang muda ni memegang macam tu, alah tak naklah aku dakwah, ni kerja orang tua je, ni kerja atuk aku je. Susah. Kalau kita berfikir macam tu, dia satu perkara yang susah. Jadi sebenarnya tanggungjawab dakwah ni terletak pada diri kita. Selagi kita bernama seorang Muslim ataupun selagi kita bergelar sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat dakwah, itu adalah tanggungjawab kita. Tak kisah umur berapa tu. Jadi apakah kita katakan pesanan ataupun nasihat ataupun amanat Al-Fadhil Ustaz kepada semua umat Islam pada hari ini, yakni yang berada dalam Google Meet ni dah boleh nanti sampaikan kepada rakan-rakan mereka, apakah pesanan Al-Fadhil Ustaz tentang pentingnya berdakwah ni tidak melihat kepada umur. Kita silakan Al-Fadhil Ustaz. Okey, bismillah, alhamdulillah. Saya suka cuba tambah sikit apa yang disebut kalau berita tadi tentang kalau kita dengar kata ada orang tu kahwin ke, contoh kan, kita nak tabayun dulu. Bagi saya kan sebenarnya tak payah tabayun. Sudah kata kenapa pula tak payah tabayun Ustaz? Bagi saya sepatutnya adalah kita abaikan terus. Kita tinggal, sebabnya adalah konsepnya bagi kita umat Islam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tiada kena mengena dengan dia. Sekarang ni kan kalau kita perhatikan budaya kita kan, pada hari ni budaya suka sangat ambil tahu hal orang. Suka sangat nak tahu pasal orang tu, pasal orang ni, pasal ni. Dia dah jadi budaya yang sangat-sangat tersebar dalam masyarakat kita. Mesti tahu juga, mesti nak kena tahu juga pasal orang tu, pasal orang ni dan sebagainya. Siapa kahwin, siapa bercerai, siapa bercinta, siapa ni, siapa ni. Macam-macam lah. Semua sekali nak berbincang. Semua sekali nak bercerita dengan orang dan sebagainya. Ataupun kita nak beritahu. Kalau kita tak tahu benda tu macam kita dah ada kekurangan sangat pada hari ini. Saya berasa kekurangan hari ini. Kenapa? Saya tak tahu apa-apa gosip yang berlaku pada hari ini. So, pelik sebenarnya masyarakat pada hari ini. Tu ada orang hari ini dia cakap sebenarnya kain sangat mahal pada hari ini. Apa maksud dia? Dia kata kerana terlalu ramai orang yang menjaga kain zaman sekarang kan berbanding dengan menjaga emas. Okey. Jadi lagi mahal kain daripada emas. So semua orang nak jaga kain. Tapi kain bukan kain sendiri, kain orang lain. Kan? Okay. So better kita avoid. Sebenarnya perbincangan macam tu kita abaikan. Kita yalah, orang nak sembang-sembang tak ada kaitan dengan aku. Tu yang kita cakap big why tadi sebenarnya. Salah satunya big why. Tanya pada diri kita, apa sebab dia? Apa tujuan sebenarnya aku perlu tahu benda ni? Ada manfaat tak untuk aku? Ada tak kalau macam contohnya nanti masuk exam ni, Kang aku tak tahu benda ni, Kang fail aku. Contoh, lecturer tanya, benarkah cik sekian-sekian dengan PU sekian-sekian sudah bernikah di Kelantan? Contoh. Kau tak tahu kau fail periksa ni. Itu lain lah. Kan? Tapi kalau ada lecturer macam tu, memang lecturer tu lah yang patut kena pecat sebenarnya. Okay. So, itu tambahan sikit lah daripada apa yang disebutkan berita tadi. Okay. Bila kita berbincang tentang dakwah, kan? Maknanya, okay, kita balik pada fokus kita sebenarnya. Okay, kenapa yang sampai kita abaikan tanggungjawab kita untuk berdakwah? Kita dah mengutamakan benda-benda lain, benda-benda yang tak ada kepentingan pun untuk kita. Tak ada kepentingan untuk kita. Kita sekadar nak tahu gosip sana, gosip sini, cerita. Kan? Bahkan yang saya tengok, ada orang letak dalam WhatsApp group, dia letakkan satu screenshot tau. Saya baca screenshot tu, ya Allah. Kan? Dia kata, yang bagi tahu saya benda ni adalah sepupu adik saya punya jiran. Ambil kau. Jadi macam-macam lah kan. Jadi
Kalaulah dalam keadaan-keadaan macam tu, maka maknanya kita sekarang ni disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk kita. Perkara yang betul-betul memberi manfaat untuk kita apa dia? Adalah untuk agama kita, untuk akhirat kita. Itu yang betul-betul bagi manfaat bagi kita. Akhirat kita. Akhirat dia nak dapat berapa banyak? Akaun aku ke akhirat berapa banyak? So, akaun dekat akhirat yang nak banyak. Orang hari ni nak buat apa? Spill tea lah, apa benda lah kan. Bila dia letak dekat Twitter apa semua, menyebabkan ramai orang follow. Bila ramai orang follow, dia boleh berniaga. So, dia untungan dia. Dia boleh untung kat sini. Tapi, kalau kita fikirkan betul-betul, kita nak untung akhirat, itu lebih besar. Kita bukan nak follower dekat dunia. Kita nak akhirat, yang mana akaun kita dekat akhirat tu betul-betul kaya. So, akaun kat akhirat nak kaya, kita kena banyak amalan. Tapi amalan kita tak banyak. Kita pun tahu. Kita pun malas. Kita lagi kuat main game. Ya, daripada baca Quran, daripada apa berzikir ke, semayang ke dan sebagainya. Nak sedekah duit tak banyak. Macam-macam lah kan. Jadi, akhir sekali, kita perlukan sesuatu untuk memenuhkan akaun akhirat kita. Salah satu daripada cara untuk memenuhkan akaun akhirat kita adalah apabila kita mengajak orang kepada kebaikan. Ajak orang kepada kebaikan sebenarnya memenuhkan akaun kita. Kita ni yang malas nak buat ibadat ni kan, bukanlah sampai tinggal sembahyang, tapi maksudnya sembahyang sunatnya kurang, puasa sunatnya kurang, baca Qurannya kurang dan sebagainya kan. Berzikir, berselawat, berwiridnya masih lagi kurang. Nak banyakkan akaun kita tu, kita kena banyakkan downline. Ni orang berniaga MLM, dia ada downline lagi. So downline ni cari pula yang rajin bekerja. Barulah dia punya orang lagi untung. Tapi downline pahala, bukan downline duit. Downline pahala. Sebab dalam Islam memang konsep dia, kita buat kita ajak orang lain buat pahala, orang tu buat, kita dapat pahala 100%. Dia kalah downline MLM ni. MLM pun tak boleh bagi 100%. Ini 100% kita dapat. Dia dapat, kita pun dapat sama. Sama sebiji, tak ada kurang sikit pun kata Nabi SAW. Jadi, kita ajak orang buat baik. Dia buat, kita dapat pahala. Dia ajak pula orang lain buat. Kita terus dapat pahala. Dia ajak lagi orang lain buat. Kita terus dapat pahala. Terus dapat pahala. Takkan kita nak biar ustaz-ustaz, Pak Imam, Pak Kiai, Pak Haji je yang dapat benda ni. Takkan kita nak biar orang tua je dapat benda ni. Sedangkan kita ni ada kemampuan untuk ajar. Kita ni ada kemampuan untuk buat benda ni. Kita ada kecanggihan teknologi, kita pandai IT, kita pandai guna Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kita lagi pandai nak edit video, kita lagi pandai nak buat macam-macam lah. Kenapa kita biarkan orang lain yang buat? Sedangkan kita ada kepandaian tu. Kita nak cari downline sekarang ni. Kita nak dapat pahala, akaun kita dekat akhirat ni penuh. Kita pun tak tahu mati bila datang. Boleh datang bila-bila masa. Kalau kita mati besok, agak-agak siapa yang buat amalan yang menyebabkan kita terus-menerus dapat pahala? Kita tanya pada diri kita benda tu. Dan ibu saya dah meninggal lebih kurang 15 tahun yang lalu. Lebih 15 tahun yang lalu. Tapi saya fikirkan satu benda. Ibu saya seorang suri rumah. Belajar tak tinggi. Habis sekolah, dia tak adalah masuk universiti ke mana ke luar negara ke apa tak. Tapi beliau yang mengajar saya Quran. Bila beliau mengajar saya Quran, cuba bayangkan berapa banyak pahala beliau dapat sampai hari ini. Ini saya bercakap hari ini pada sahabat-sahabat daripada Sarawak, Sabah, ke mana-mana lah seluruh Malaysia, seluruh dunia. Saya bercakap, saya mengajar, saya pergi dari Jepun sampai ke USA, saya berceramah, saya mengajar, berkuliah, bagi kita semua tu mudah-mudahan pahala tu sampai pada ibu saya. Sebab saya downline dia. 100% dapat pahala. Dia berbaring dalam kubur, mudah-mudahan terus dapat pahala. Itulah yang saya boleh buat sebagai seorang anak. Saya tak mampu nak buat apa-apa dah kepada beliau. Beliau dah meninggal dunia. Nak tolong apa-apa beliau pun dah tak boleh dah dekat dunia ni. Tapi saya boleh buat, mudah-mudahan pahala-pahala tu terus sambung. Sambung terus pada beliau. InsyaAllah. Jadi senang ceritanya, itulah dia. Dan kita kan nak mengaku kita ni umat Nabi SAW. Tadi kita dah sebut pun kan, kita dah sebut tentang ayat tadi tu, ana wa manittaba'ani, kata Nabi SAW, dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, aku dan orang yang ikut aku. Aku dan orang yang ikut aku. Kalau betul kita nak mengaku kita jadi umat Nabi SAW, kita kena buatlah benda yang Nabi kata, aku dan orang yang ikut aku akan buat.
iaitu mengajak kepada Allah. Ajak kepada Allah ni adalah perbuatan Nabi SAW dan orang yang ikut Nabi. Kita kata kita berbangga kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi kemudiannya kita mengabaikan untuk menjadi pengikut Nabi SAW. Maka kitalah orang yang rugi. Jadi kita buat benda ni sebab kita nak jadi pengikut Nabi SAW. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang yang ikut aku. Apa dia sabili? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah Ta'ala. Dan ialah kerja-kerja dakwah ni, mengajak orang kepada kebaikan, memang itulah ciri-ciri masyarakat yang berjaya. Dan orang Yahudi dilaknat oleh Allah kerana bila mereka melakukan perbuatan yang mungkar, tak ada siapa yang cegah, bahkan perbuatan-perbuatan baik pun tak ada orang yang suruh, ditinggalkan begitu saja, bahkan suruh pula perbuatan yang mungkar, mencegah pula perbuatan-perbuatan yang baik. Ini antara sebab orang Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu alam. Baiklah. Seperti mana yang dijelaskan tadi, apa yang saya dengar tadi yang paling kita kata istilah yang menarik tadi, downline. Jadi kita nak melabur ni, kita nak dapat pelaburan lebih banyak, kita kena cari downline kita lebih banyak. Jadi nak cari downline tu kena berdakwah lah. Jadi dakwah ni kita paling ikhlaskan, kita serahkan kepada ahli keluarga kita yang dah tak ada, niatkan pahala dakwah kita tu yang dilakukan supaya sampai kepada ahli keluarga kita. Jadi Ustaz, kalau tak keberatan, ada satu soalan daripada rakan di ruangan chat ni, kalau tak keberatan lah, dia satu je soalannya. Salam Ustaz, saya banyak kawan yang dari negara luar dan bukan Islam, selalunya kami event, online event, and banyak benda-benda yang kurang okey kat dalam tu. So selalunya saya memang avoid, tapi selalu sangat dia orang fikir lain-lain. I think being a Muslim is boring and lame. So macam mana saya nak keep bonding among us and bagi dia orang faham tanpa dia orang terasa. Lepas tu saya sedikit kurang dari segi basic Islam. So kadang-kadang tak dapat jawapan yang baik, tapi saya still ingat larangan agama dan saya tak nak dia orang fikir lain-lain pasal agama. Jadi apakah respon Ustaz mengenai soalan daripada rakan kita? Okey. Bismillah, alhamdulillah. Macam yang kita sebutkan tadi, bahawasanya antara benda yang selalu kita kena buat adalah kita kena berfikir. Kita selalu kena fikir dan bertanya, berbincang dengan orang yang lebih mengetahui. Kita ada kawan-kawan mungkin yang lebih bijak dalam menjawab dan sebagainya. Dia perkara ni bukan memerlukan orang tu menjadi ulama besar dan sebagainya baru boleh jawab. Kadang-kadang dia ada kemahiran berfikir, logik, kemahiran logik yang hebat. Orang yang ada kemahiran logik ni biasanya dia lebih mampu untuk menjawab persoalan-persoalan dan sebagainya. Itu satu sudut. Sudut yang lain pula adalah kita nak, tadi soalannya adalah macam mana untuk kita tetap keep bonding among us, soalannya. So tunjukkan akhlak yang baik. Kita terus tunjukkan akhlak yang baik. Walaupun kita terpaksa avoid perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Kita avoid sebab kita menjaga agama kita. Tapi kita terus tunjukkan akhlak yang baik pada mereka. Lama kelamaan, mereka akan belajar untuk menghormati kita juga seperti mana kita menghormati mereka. Mereka akan belajar benda tu. Masa akan memberitahu kita. Benda tu kena sabar. Sabar banyak-banyak. Tunjukkan terus akhlak yang baik. Tunjukkan terus akhlak, tanya khabar, kan? Buat baiklah. Kalau boleh bagi hadiah. Teruskan. Jangan berhenti. Dalam masa yang sama, kita ada prinsip. Percayalah bahawasanya kawan-kawan kita yang bukan Islam, bila semakin dewasa mereka akan semakin menghormati orang yang berprinsip. Berbanding dengan orang yang tidak ada prinsip. Orang yang boleh diajak apa sahaja. Dah tahu dah pun agama dia tak bagi pun dia buat sebab kita ajak. Banyak orang ni tak ada nilai. Yang senang-senang je kena ajak. Tak ada nilai bagi dia. Dia akan melihat agama ni murah. Sebab kawan-kawan ajak je boleh tinggalkan agama. Tapi kalau kita tetap dengan prinsip, mereka akan hormat. Mereka akan respect dan ketika itu bonding kita akan makin kuat. Dan saya ada kawan-kawan bukan Islam.
kan? Mereka sangat respect dengan agama yang kita bawa. Kan? Mungkin ialah satu yang membantu saya memang ustaz kan. Diorang pun tahu saya ustaz kan. Kawan-kawan saya bukan Islam pun panggil saya ustaz. So mungkin itu membantu sedikit sebanyak. Tapi saya perhatikan kawan-kawan yang lain juga yang jaga sembahyang contohnya. Kan saya baru ni sebenarnya saya selalu dengan saudara Ultimate, kalau sahabat-sahabat kenal, rapper yang terkenal kat Malaysia ni. Dia kawan saya sejak kecil sebenarnya. Jadi baru-baru ni kami berbincang, lebih kurang minggu lepas ke 2 minggu lepas macam itulah. Kami jumpa selalu, terus berjumpa. Jadi dalam seminggu 2 yang lepas saya kami berbincang tentang beliau ceritakan tentang seorang kawan beliau yang bukan Islam, seorang rapper, seorang music director yang sangat berpengalaman, sangat mahir lah, tapi orang Hindu. Jadi kawan dia ni sangat-sangat respect dari segi agama. Macam kalau masuk waktu solat, dia akan ingatkan, kira kita break kau nak sembahyang kan? Nak sembahyang. Pilih tempat pun dekat dengan surau, pilih tempat dekat dengan masjid dan sebagainya. Sebab apa? Dia respect, bahawa dia tahu bahawa kita ni memang rajin sembahyang. So dia pun akan menjaga benda tu. Dia tahu kita menjaga benda-benda yang halal dan haram, maka dia pun akan jaga juga. Itu kawan yang sebenar. Kalau dia dah tahu bahawa kita respect agama kita betul-betul, tiba-tiba dia tak respect kita, bahkan dia mempermain-mainkan lagi, itu bukan kawan yang baik sebenarnya. Kalau macam tu kita boleh tinggalkan aja. Itu bukan kawan yang patut kita keep bonding dengan dia orang pun sebenarnya. Sebab dia memang selama-lamanya tak respect. Bagi masa dulu, bagi masa. Saya bukan kata terus tinggalkan, bagi masa. Tapi kalau dah masa yang dah mencukupi kita bagi, masih lagi tak reti juga untuk menjaga sensitivity dalam beragama, sensitivity dalam perbezaan agama, perbezaan kaum dan sebagainya, maka ketika tu tak ada ham pun untuk kita tinggalkan mereka. Okey, wallahualam. Jadi itulah tadi daripada Ustaz, macam mana nanti kita nak tackle dengan akhlak. Kita tunjukkan akhlak yang baik. Dan jangan pula bila mereka menghina agama kita, mencaci kita caci balik. Tapi kita tunjuk juga akhlak yang baik. Salah satu cara metodologi dakwah Rasulullah adalah dengan akhlak. Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian yang sangat-sangat jelas tadi, dari soalan 1 sampai soalan yang terakhir, soalan tambahan. Sangat-sangat jelas, kami sudah faham. Dan tajuk raikan kepelbagaian ni saya rasa satu tajuk yang sangat umum, kita boleh amalkan di Malaysia yang berbagai dengan kaum dan bangsa, khususnya negeri Sabah dan Sarawak. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan dalam ni dah faham dan insya-Allah akan mencari downline lagi lepas ni. Dan kita sama-samalah melaburkan ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz ni untuk rakan-rakan kita yang tak hadir, yang tak dapat masuk tadi, yang terlimited sebab government kita limit daripada 100, yang terlimited tu kita sampai kepada mereka. Jadi pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syed Abdul Qadir mewakili RSY Sarawak dan RSY Sabah atas sudi untuk mengisi masa, berkorban masa pada malam ni pada jam 9 sampai jam 10.20 ni dengan tajuk raikan kepelbagaian dalam kebersamaan. InsyaAllah ini salah satu program di bawah Yadim sendiri, di bawah RSY sendiri dalam bulan dakwah ni. Kita nak menyemarakkan dakwah dan cabaran-cabaran dakwah masa sekarang ni. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi terusnya saya minta rakan-rakan semua untuk sama-sama bekerjasama, kita minta untuk onkan kamera, kita ambil gambar bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz. Ni tak ada social distancing pun tak apa, sebab kita masing-masing kat rumah. Jadi insyaAllah pada rakan-rakan yang boleh on camera, mau bekerjasama untuk sama-sama on camera, saya akan ambil gambar, ambillah posing yang terbaik anda insyaAllah. Jadi insyaAllah dalam masa 1 minit saya akan mula untuk ambil gambar. Jadi rakan-rakan yang belum on camera boleh on camera. Ajak rakan-rakan lagi yang ada kat rumah tu, family ke apa, ajak silakan. Okay, ada lagi yang nak buka kamera? Okey, insyaAllah. Baik, insyaAllah saya akan ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. Okey, lagi sekali. Okey, lagi sekali. Berempat tu. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah hadir untuk perkongsian pada malam ni. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. InsyaAllah pihak PU Akram akan menghubungi Ustaz lagi
esok untuk urusan seterusnya. Kami mewakili dalam ni ada pengarah program Saudara Awang Haznizam. Mungkin Saudara Awang Haznizam nak ucapkan apa-apa nak disampaikan kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Syekh Abdul Qadir dan mohon kemaafan atas